Hari ini Nurul Izzah Anwar anak kepada Perdana Menteri ke-10 difitnah menerima gaji RM35,000 dalam satu agensi konsultan ekonomi di Putrajaya. Panas, cukup panas. Fitnah politik ke atas anak Perdana Menteri ke-10 tersebar dan viral sejak akhir-akhir ini. Kononnya Nurul Izzah, bekas ahli parlimen Permatang Pauh yang juga merangkap naib Presiden PKR, menerima gaji RM35,000 sebagai penasihat dalam agensi laksana di Putrajaya. Ini adalah salah satu bukti geng-geng politik deep state semakin terdesak memfitnah Nurul Izzah Anwar bagi menggulingkan kerajaan PMX di Putrajaya bagi tahun 2024. Cerita panas ini adalah cerita yang sangat-sangat kontroversi. Nurul Izzah Anwar terus dijadikan subjek politik untuk difitnah oleh beberapa pihak. Kononnya Nurul Izzah seolah-olah merompak duit cukai rakyat dengan menerima gaji bulanan RM35,000 sebagai ahli lembaga penasihat kepada agensi laksana di Putrajaya. Ada yang tanya, ada rakyat komen dalam platform media sosial, adakah cerita panas ini cerita sahih lagi benar atau ini adalah cerita rekaan fitnah semata-mata? Mari saya terus terang Pak Cik Mak Cik Otok Arung. Isu Nurul Izzah Anwar dibayar RM35,000 di Putrajaya merupakan cerita fitnah baru yang sangat-sangat menjijikkan, meloyakan dan memuntahkan. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-10 tidak pernah membayar atau mengupah Nurul Izzah Anwar dengan apa-apa bentuk skim gaji atau allowance melibatkan apa-apa jawatan yang sebelum ini diterima oleh anak PMX di Putrajaya maupun di dalam mana-mana agensi kerajaan di Malaysia. Saya cukup bersimpati kepada Nurul Izzah Anwar. Dari beliau zaman muda, ayahnya
ditangkap dan dipenjarakan secara politik oleh Tun M. Nurul Izzah, anak sulung, anak pertama PMX ini seringkali menjadi bahan fitnah politik bagi menghancurkan dan menggulingkan Anwar Ibrahim yang sudah berjaya menjadi Perdana Menteri ke-10 di Putrajaya. Ini adalah modus operandi yang bukan kali pertama dilakukan bagi memburuk-burukkan reputasi politik Nurul Izzah yang cukup popular, dikenali sebagai anak kepada Anwar dan kini cukup popular dikenali sebagai anak Perdana Menteri ke-10. Jika kita ingat sejarah tahun 1998, Nurul Izzah pernah difitnah menjalinkan hubungan skandal seks dengan pensyarahnya sendiri. Nurul Izzah pernah difitnah bersama suami pertamanya sehingga bercerai-berai. Nurul Izzah bersama keluarganya difitnah bertubi-tubi. Menggunakan konspirasi politik berprofil tinggi bagi menghancurkan masa depan hidup Nurul Izzah bersama kedua ibu bapanya serta adik-beradiknya dalam Malaysia. Maka tidak mengejutkan dan tidak menghairankan setelah Nurul Izzah berjaya melalui 1001 halangan perjuangan reformasi bersama ayahnya, bersama ibunya, setiap hari Nurul Izzah difitnah lagi. Kononnya menerima bayaran gaji RM35,000. Solidariti saya ingin berikan kepada Nurul Izzah Anwar yang sebenarnya tak layak pun dibayar gaji RM35,000 sahaja. Perjuangan Nurul Izzah ini tak boleh dibayar dengan RM35,000 setelah menjadi mangsa konspirasi fitnah liwat Tun dan konco-konconya lebih 20 tahun di negara ini. Nurul Izzah yang menjadi mangsa politik ini sepatutnya dibayar gaji RM1 bilion 1 bulan di Putrajaya setelah dihancurkan, difitnah, diburuk-burukkan oleh geng-geng Tun dan kumpulan politik deep state mereka sampai zaman moden ini. Saya tak setuju Nurul Izzah dibayar gaji RM35,000. Wahai Datuk Seri Anwar, sangat sedikit gaji itu. Penat lelah perjuangan Nurul Izzah Anwar mengangkat keadilan, mengangkat syahadatul haq, mengangkat kebenaran melawan kezaliman, kebatilan. Tidak cukup dengan bayaran gaji RM35,000. Ada yang tak puas hati Nurul Izzah itu menjadi anak Perdana Menteri ke-10. Hanya kerana Nurul Izzah ini adalah seorang wanita dan merupakan anak Perdana Menteri, Nurul Izzah seringkali dibuli dan difitnah sejak daripada zaman mudanya sampailah beliau kahwin dan beranak pinak pakcik makcik Oto Arung. Depan mata saya Nurul Izzah difitnah. Dan saya perlu bersuara untuk mempertahankan Nurul Izzah yang menjadi mangsa kezaliman berpuluh-puluh tahun dalam percaturan kuasa Malaysia. You are not deserve this, Nurul Izzah. Anda tidak layak untuk difitnah menggunakan politik kotor sebegini. Maka saya mengecam dan mengutuk sekeras-kerasnya media-media propaganda yang dibayar oleh bosku, oleh Tun
yang memulakan perang saraf politik bagi menggulingkan kerajaan Anwar, bagi memburuk-burukkan PMX dengan cara memfitnah Nurul Izzah kononnya merompak duit cukai rakyat di Putrajaya RM35,000 sebulan untuk dapat upah gaji sebagai ahli lembaga penasihat salah satu agensi kerajaan, iaitu Agensi Laksana di Putrajaya. Kalau saya jadi Perdana Menteri, saya bayar gaji Nurul Izzah ni bukan RM35,000 sebab dia memang budak pandai, budak genius, memang pakar ekonomi. Saya bayar gaji hang 1 bulan guna duit cukai rakyat RM1 bilion Nurul Izzah. Orang-orang di luar sana tu cemburu, makan hati, sakit hati. Nurul Izzah berjaya membantu ayahnya menjadi Perdana Menteri ke-10 di Putrajaya. Ketahuilah Nurul Izzah, perjuangan kamu itu dicemburui oleh ramai orang sebab kamu anak yang berbakti kepada ayah kamu yang difitnah meliwat selama ini oleh Tun. Kamulah unsung hero yang menyelamatkan legasi politik ayah kamu, menyelamatkan negara ini sehingga ayah kamu berjaya menjadi Perdana Menteri yang sangat-sangat ditakuti oleh Tun, oleh bosku, oleh musuh-musuh keluarga kamu dalam Malaysia. So, saya ingin katakan, Nurul Izzah tak layak dapat gaji RM35,000 1 bulan. Saya lebih suka Nurul Izzah dibayar gaji RM1 bilion 1 bulan guna duit rakyat. Sebab akhirnya perjuangan Nurul Izzah itu adalah untuk kebaikan rakyat dan kebaikan negara, yang terbukti berjaya bersama ayahnya menumbangkan semua Perdana Menteri lanun perompak yang menyimpan dendam besar kepada perjuangan reformasi. Nurul Izzah bersama ayah dan ibunya di Putrajaya. Nurul Izzah, ramai cemburu kamu dapat jawatan, kamu dapat gaji ni. Jangan risau, saya masih hidup ni. Saya nak backup kamu ni. Dulu Nurul Izzah pertahankan saya di Parlimen sewaktu bosku tangkap saya pada tahun 2016 lalu. Kini biarlah giliran saya pertahankan kamu Nurul Izzah atas jasa dan pengorbanan kamu mempertahankan nama Jo Fazli Shah Ahmad di Parlimen yang ditangkap secara politik. Lapan tahun lalu oleh bosku dalam Malaysia. Bosku, oh bosku. Wah, edisi siasat yang kamu bayar tu kan, dia bocorkan dokumen. Konon-kononnya bukti Nurul Izzah serta nombor kad pengenalannya sekali dapat bayaran gaji RM35,000 di Putrajaya. Malah Nurul Izzah difitnah oleh edisi siasat yang dibayar oleh bosku ini. Memfitnah Nurul Izzah, kononnya Nurul Izzah merompak banyak projek di Putrajaya. Bosku, sudah-sudahlah buat kerja dupang-dupang ni. Takut dengan bayang-bayang Nurul Izzah. Nampak sangat bosku kaki kepit pondan ni. Takut dengan anak-anak Anwar Ibrahim. Lawanlah bapaknya, yang kau pergi bully anaknya, kenapa? Anak-anak kau tidak dikacau oleh Anwar, bosku. Ngalu sikit. Kau bayar edisi siasat untuk fitnah Nurul Izzah. Saya terus teranglah. Fitnah ni tak laku, bosku. Sia-sia kau serang, kau fitnah, kau kasih buruk anak Perdana Menteri ke-10 Nurul Izzah Anwar yang hebat dalam percaturan kuasa sampai bosku jadi gila dalam penjara Kajang.
Yang tidak tahu, sebentar tadi satu telegram yang cukup popular dalam Malaysia membocorkan kononlah rahsia-rahsia besar di Putrajaya. Edisi siasat Telegram mendedahkan Nurul Izzah dibayar gaji RM35,000. So saya baca ketawa je lah. Saya terus terfikir, so what kalau Nurul Izzah dibayar RM35,000 sebulan? Ini bukan merompak. Tun M boleh saja lantik anak dia Mukhris jadi Menteri Besar Kedah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, sampai tumbang PRU 15. Ini Nurul Izzah dibagi jawatan kecil pun sudah Tun M dengan bosku ni meroyan macam orang gila kena sawan bawi dalam Malaysia. Wahai penyokong-penyokong bosku dalam edisi siasat, wahai penyokong-penyokong Tun M dalam edisi siasat, kalau nak gulingkan kerajaan Anwar dengan cara memfitnah anak perempuan Anwar iaitu Nurul Izzah, memang tak jadilah game korang ni, bosku tu ni, edisi siasat. Rakyat tak percaya dengan fitnah-fitnah rekayasa ni. Sebab taktik ini sudah lapuk. 33 juta rakyat sudah tahu. Anwar Ibrahim bersama 7 keturunannya ni memang hari-hari kena fitnah dalam Malaysia, dalam sejarah percaturan kuasa negara kita. Dari zaman 1990-an sampai 2024. Rakyat dah nampak dengan biji mata mereka. Anwar, isteri Anwar, anak-anak Anwar. Bukan saja Nurul Izzah, memang semua kena fitnah. Sekarang bosku Tun M dan media-media politik deep state mereka tak tahu macam mana nak kasih buruk Anwar, tak tahu macam mana nak gulingkan Anwar di Putrajaya. Maka mereka guna taktik dupang-dupang yang tak laku ni. Diorang fitnah Nurul Izzah merompak projek rakyat di Putrajaya, dapat bayaran gaji RM35,000, malah staf-staf Nurul Izzah dibayar gaji RM5,000 hingga RM20,000. Sudah-sudahlah bosku, Tun edisi siasat. Terimalah hakikat bosku sudah berada dalam penjara Kajang. Tun M gagal halang Anwar jadi Perdana Menteri. Terimalah hakikat. Ini zaman keemasan Anwar Ibrahim untuk jadi Perdana Menteri yang paling anda takuti dalam sejarah politik Malaysia. Sia-sia bosku Tun edisi siasat. Improve lagi kerja-kerja memfitnah ni. Kurang sharp lah. Cerita kamu ni, cerita fitnahnya kurang sedap. Buat lagi fitnah yang lebih meletup. Tak pandai-pandai tumbang juga Anwar ni. Dengan Nurul Izzah di Putrajaya makin berkuasa adalah. Apapun, saya harap Nurul Izzah Anwar sedar satu perkara. Game politik kotor untuk tahun 2024 adalah untuk menggulingkan Datuk Seri Anwar Ibrahim dari belakang pintu Putrajaya, dari belakang pintu istana. So Nurul Izzah
jangan naif dalam percaturan kuasa ini. Kenal siapa musuh anda, siapa kawan anda. Cukuplah satu kali hang terperangkap Nurul Izzah, bagi payung di atas kepala Tun M sebelum PRU 14 lalu. Tengok Tun M tikam belakang bapak kamu kan, sampai halang bapak kamu jadi PM ke-8. Fitnah bapak kamu guna konspirasi, fitnah liwat baru lagi. So jangan berulang. Kena patuk ular buat kali kedua di Putrajaya. Ramai yang makan hati, busuk hati tengok kamu, Nurul Izzah bersama ayah kamu, bersama ibu kamu berjaya dan menang dalam percaturan kuasa kita di Putrajaya. So jangan mudah percaya orang, Nurul Izzah Anwar. Kanan, kiri, depan, belakang kamu tu sedang tunggu untuk tikam belakang kamu dan hancurkan kamu bersama bapa kamu yang cukup hebat jadi Perdana Menteri, jadi Menteri Keuangan di Putrajaya. Lagi satu, Nurul Izzah, berani main game real politik, jangan takut. Saya di belakang kamu ni. Orang sakit hati, saya pertahankan kamu Nurul Izzah. Saya sokong bapak kamu jadi Perdana Menteri ke-10. Tengok Tun dengan bosku tak sempat bergabung. Dia bayar edisi siasat, dia bayar cyber troopers dupang-dupang untuk fitnah kamu. Kononnya kamu merompak projek di Putrajaya, Nurul Izzah. Kamu merompak duit cukai rakyat dengan gaji RM35,000 sebulan. So wake up. Jangan tersilap dalam percaturan kuasa ini untuk tahun 2024. Checkmate. Enkantoi habis. Wayang politik fitnah yang dicatur oleh bosku, oleh Tun, membayar media-media politik deep state dalam Malaysia untuk memfitnah Nurul Izzah Anwar bagi menggulingkan Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar di Putrajaya untuk tahun 2024. Atas nama Allah yang Maha Kuasa, Tun M, bosku, PAS, Bersatu Perikatan Nasional, saya Kingmaker baru politik Malaysia kekal menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ke-10 sehingga PRU 16. Saya juga kekal menyokong Nurul Izzah Anwar dibayar gaji di Putrajaya guna duit cukai rakyat, kerana segala perjuangan dan pengorbanan Nurul Izzah ini adalah untuk menyelamatkan negara daripada terus dirompak oleh bosku dan Tun di Putrajaya. Game is over, Tun, bosku. Muhyiddin, edisi siasat yang kantoi memfitnah Nurul Izzah Anwar bagi menggulingkan kerajaan PMX dari belakang pintu Putrajaya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Kuasa. Bosku sudah tidak ada kuasa untuk menggulingkan kerajaan Anwar, untuk memfitnah anak Perdana Menteri ke-10 iaitu Nurul Izzah yang bakal menjadi Perdana Menteri pada masa hadapan di Putrajaya. Sekian, terima kasih.